والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif Syahdan, situ kan? Ketahui olehmu bahawasanya apabila adalah bagi engkau seorang wakil yang menghisab yang menghisabkan dan mengirakan akan dirinya, diri seorang wakil itu dan menyungguh ia akan engkau akan dirinya, menyuruh ia akan dirinya, maka adalah engkau tiada menghisabkan akan dia kerana sudah menghisab ia akan dirinya. Daripada suatu yang kau wakil itu kepadanya, nescaya engkau menghisabkan akan dia. Dan jika adalah bagi engkau seorang wakil yang tiada menghisabkan ia dan tiada mengirakan ia akan dirinya daripada suatu yang kau wakil itu kepadanya, nescaya engkau menghisabkan akan dia dan mengira akan dia dan bersangat-sangat engkau pada menghisabkan dan mengirakan akan dia kerana tiada kepercayaan wakil itu daripada suatu yang kau wakilkan akan dia. Maka atas ini hal engkau dengan wakil engkau, sayugianya bagi engkau adalah perbuat amal engkau sekaliannya
lillahi ta'ala, dan jangan kau tilik bahawasanya engkau memperbuat amal itu. Maka jangan engkau tilik sangka bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghisabkan ia akan dikau dan mengira ia akan dikau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisabkan ia akan dikau dan mengirakan ia akan dikau pada hari kiamat. Faham tak tu? Baik. Allahumma hadina wa saddidna, Allahumma aftah qulubana. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita hadir di dalam majlis pada pagi ini, dan insyaAllah majlis-majlis yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, kita masih lagi duduk di dalam membincangkan tajuk kita dulu, iaitu apa dia? Apa tajuk kita? Dalam perbahasan yang lepas, apa tajuk kita? Lupa. Tak tulis ke? Tu baru satu lagi. Dia ada 3 tajuk dia tu. Tajuk yang pertamanya ialah menerangkan apa makna muhasabah, dan tajuk yang kedua ialah menerangkan, menjelaskan mengenai kelebihan dan juga keutamaan muhasabah. Dan yang ketiga, tajuk dia apa dia? Kaifiyat, cara kita nak muhasabah. Tu tuan-tuan kena ingat tu. Perbahasan kita dulu membincangkan mengenai 3 perkara. Pertama, apa pengertian muhasabah, dan yang kedua, kelebihan atau keutamaan muhasabah, dan yang ketiga ialah kaifiyat, cara kita nak bermuhasabah. Yang kita pelajari dulu. Baik, maka sambung lagi tajuk tu, bagaimana kita nak muhasabah diri. Ini muhasabah diri kita sendiri. Baik, maka kata tuan kita, Syahdan, ketahui olehmu bahawasanya apabila adalah bagi engkau seorang wakil. Kita baca pelan-pelan, sambil fikir. Kalau baca laju tak kita dan nak fikir. Pelan-pelan tu dan fikir. Apabila adalah bagi engkau seorang wakil yang menghisapkan dan mengirakan akan dirinya, diri wakil, diri seorang tu, dan menyungguh ia wakil tadi akan dirinya, maka adalah engkau tiada menghisapkan akan dia, yakni akan dirinya tu. Baik, jadi itu bahasa kitab tua.
Kita ambil bahasa pertengahan. Pertengahan. Contohnya kita ini sebagai seorang ketua, atau kita ini sebagai seorang bos, buah besar lah kan, bos. Tapi takkan semua bos nak turun buat kerja. Tentu dia ada orang kanannya, ada orang kirinya. Maka orang kanan itulah kita panggil wakil. Dan wakil ini wakil yang amin, artinya wakil yang kepercayaan, yang bersifat dengan amanah. Jadi kita serahkan semua urusan kita, semua pekerjaan kita dekat wakil ni lah. Sebab kita harap dekat dia, dia ni seorang yang cermat, dia seorang yang sangat yang teliti dalam satu-satu nak sign projek ke, nak lulus satu projek ke, nak lulus satu-satu perkara, satu-satu urusan. Dia orang yang sangat teliti, dan tak makan rasuah, dan tak khianat. Tu wakil ni orang yang sangat teliti, orang yang sangat amanah. Jadi apabila kita serahkan kepada dia, kita tak payah bimbang dah. Artinya kita tak payah takut dan risau dah, apabila seorang itu bersifat dengan amanah. Baik. Sebab tu dia kata sini, kalau wakil macam tu, maka adalah engkau tiada menghisapkan akan dia, yakni akan seorang wakil tu. Pasal apa tak gaduh hisap? Kerana sudah menghisap ia wakil tadi akan dirinya. Itu zahir. Jadi cakap ni tuan-tuan, dipanggil cakap apa? Cakap apa ni panggil? Cakap kiasan. Ni kena faham pula. Cakap ni ialah cakap kiasan. Bandingannya seperti kita kata gini, ada pepatah bahasa Arab menyebut cakap kiasannya begini: As-sayful matruh yahtaju ila sa'idin. Faham tak? As-sayful matruh yahtaju ila sa'idin. Ini pepatah bahasa Arab, cakap yang penuh dengan kiasan, yang bermaksud sebilah pedang yang terbiar itu berhajat kepada orang yang membantu. Tuan-tuan faham lagu mana? Sebilah pedang yang tercampak, asal mana matruh, turiha, mana dicampak, artinya terbiar. Pedang yang terbiar itu berhajat kepada orang yang menolong. Ini bahasa kiasan, kan? Ialah pedang tu kan terbiar di tepi jalan. Takkan kita nak biar begitu, mesti ada orang yang mengambilnya, memegangnya. Dan bila kita ambil pegang, maka kita guna untuk tujuan-tujuan yang faedah dan manfaat, dan dia boleh bagi manfaat kepada orang yang lain. Ibarat macam anak-anak yang tidak beribu bapa. Takkan kita nak biar begitu jalan tepi jalan ni, tak boleh. Bahkan kita kena ambil mereka, ajar mereka, tarbiyah mereka, beri pelajaran kepada mereka. Nanti mereka akan memberi manfaat pula kepada orang lain. Itu bahasa kiasan. Selagi benda itu boleh memberi faedah, memberi guna, kita jangan biar gunakan. Sebab tu tuan-tuan, saya jumpa satu orang di Puncak Janin. Di Puncak Janin, Kulon Arang. Dia ni perabot yang lama-lama, kerusi lama, meja lama, dia tak buang, dia tak bakar, tapi dia himpun.
Dia himpun, kemudian dia ambil semua yang boleh guna, yang pakai, dia buat lain, dia buat baru. Jadi elok balik. Kita kalau patah kaki kerusi, lempang beli lain lah kan? Sebab kita bukan seni. Tapi orang yang seni, dia tengok benda-benda yang terbiar, benda yang dibuang, dia akan ambil guna sehingga boleh guna dan juga memberi faedah manfaat pada yang lain. Dan ini pun begitu juga dia bahasa kiasan. Maka bahasa kiasan ini apa maksud? Wakil tu siapa dia? Kita tu siapa dia? Ni nak faham ni. Ini payah. Maka kita kena fikir, renung, kaji. Sekali lagi saya ulang. Kita seorang, lepas tu kita ada juga wakil. Macam kita ni bos syarikat. Kemudian bila mesti kita bos, kita ini pengarah bagi syarikat. Artinya kita ada di bawah kita wakilan-wakilan kita. Takkan kita sendiri bos nak turun mesyuarat, mesti kita hantar wakil kita. Hampir dengar apa dia buat mesyuarat. Kalau orang panggil mesyuarat, tentu kita hantar wakil. Maka wakil tadi ni yang kita hantar, dan wakil tu mesti faham maksud dan juga kehendak bos dia. Kalau wakil ni tak faham, hancur syarikat kita. Faham tak? Sebab tu kita nak tahu pendirian seorang ketua, kita tengok pada wakil dia. Kalau wakil itu dia ikut ketua dia betul-betul 100%, itulah sikap orang panggil ketua dia. Sebab ketua dia tak akan hantar wakilan dia, wakil yang menyalahi dia. Tidak rosak habis kan? Nak wakil yang tak wakil, mesti wakil yang memahami dia, mematuhi dia, tidak langgar peraturan dia, baru insya-Allah akan dapat kejayaan. Macam tu juga kita. Takkan tuan-tuan nak hantar wakil kita kepada orang lain, wakil yang tak boleh kita percayai. Tak boleh. Contohnya lah, jangan kita berkenan dekat seorang anak dara, hantar wakil. Lain kali wakil ni pergi kata, tu kawan tu nak, dia kata aku main nak tengok ni, tengok kat aku, kan tengok kat orang lain. Lain kali boleh kat siapa? Boleh kat dia, tak boleh kat kawan ni. Sebab apa? Kita hantar wakil orang yang kita tidak boleh percayai, yang tidak amanah. Tak boleh. Mesti kita kena hantar wakil yang amanah, kerana dia ni dia akan teliti, dia ambil berat tentang sesuatu. Okey, kita dah faham dah makna wakil di sini. Soalan sekarang, siapakah wakil itu? Dia kena faham tu. Bila ada wakil, mesti ada muwakil. Ni mengaji dalam bab wakalah. Wakalah kan? Dia ada wakil, muwakil, muwakkal bih, muwakkal alaih. Mengaji dalam bab wakalah. Ada orang yang mewakilkan, itu namanya muwakil. Orang yang menerima wakil daripada orang yang mewakil, itu namanya wakilun. Kan? Benda yang diwakilkan panggil maukul. Maukul bih, yang diwakilkan dengan dia. Perkara yang diwakilkan panggil maukul alaih atau muwakkal alaih. Ini kena faham istilah-istilah tu. Itu dalam bab muamalat, bab jual beli. Nah, dalam bab jual beli ada babul wakalah, bab wakil. Maka sekurang-kurangnya kita kena fahamlah siapakah orang yang mewakilkan, namanya muwakil.
dan siapakah orang yang diwakilkan, iaitu panggil wakil. Tak apalah itu bab jual beli. Tapi sekarang kita bincang siapakah wakil, siapakah muwakil. Ini kena faham. Tak bagi elok. Kita panggil muwakil, orang yang mewakilkan. Kemudian orang yang diwakilkan itu seorang lagi, kita panggil wakil. Itu panggil wakil. Kan? Itu panggil wakil. Bos, wakil. Kemudian orang yang diarahkan terima perkara ni, itu namanya wakil. Tu faham istilah. Kalau tak faham istilah, lelah, letih. Ni duk letih ngaji, ni juga duk letih mengajar. Cak tak faham letih kan. Lelah dia panggil. Baik. Kemudian isu kita sekarang ialah muwakil dengan wakil. Siapa wakil? Di sini wakil tu tuan-tuan diri kita. Muwakil tu diri kita. Lepas tu wakil kita ialah nafsu kita. Ni faham? Wakil kita itu ialah nafsu kita. Artinya apabila kita yakin dengan nafsu kita ini nafsu yang baik, mutmainnah, dan nafsu yang mutmainnah itu kira baik lah. Tak apa, tahap nafsu kita nafsu yang mutmainnah, maka aku tak apa, aku melepaskan, biarkan, harap dah kan. Maka kita perhati tengok, lepas tu dia pergi buat semua benda baik-baik, kita perhati tengok, tak apa, alhamdulillah baik, kita boleh harap kat dia lah. Artinya kita tak gaduh dan juga tidak perlu lagi tanya, hang pergi tadi sampai pukul berapa, hang buat apa, hang cakap apa, hang sembang apa, hang buat apa gini. Tak payah kita soal, tak payah kita kira dah, tak payah kita hisap dah, kerana kita sudah percaya dengan dia. Dia ini orang yang sangat teliti, meneliti dalam perkataannya, sangat teliti dan meneliti di dalam setiap ucapan-ucapan, perbuatan yang dilakukan olehnya. Maka kita tak perlu lagi hisap, tak perlu lagi tanya lagi, sebab kita percaya dah. Berarti tuan-tuan, kalau nafsu kita ini sudah sampai nafsu mutmainnah, insya-Allah kita di akhirat nanti tak dihisap lagi, kerana kita sudah hisap dah, muhasabah dah diri kita di dunia ini. Faham dah? Ini yang kita nak bincang, bab muhasabah diri. Saya nak tanya diri saya dan diri tuan-tuan, jawab sendiri. Lah ni tuan-tuan percaya dah dekat diri tuan-tuan sendiri? Jawab ikhlas. Percaya dekat nafsu tuan-tuan sendiri? Percaya ke tak? Tak percaya. Tak percaya. Walau turun daripada langit mengaji atas langit pun tak percaya. Kerana nafsu itu banyak tipu daya dia. Tak percaya kalau kita tidak mujahadah yang kuat, kalau tidak latih tubi yang berterusan, yakni riyadhah. Tuan-tuan boleh percaya? Depan boleh lah percaya, belakang hantu raya. Baik.
Inilah yang perlu kita muhasabah diri kita sendiri. Nak muhasabah ni tuan-tuan, dia kena tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, tiap-tiap ketika muhasabah, hitung. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zinil kalama qabla nutqi bihi, hiaskan atau timbangkan perkataan kita dulu sebelum kita bercakap, bertutur dengan dia. Sebelum kita bercakap satu perkataan, kita timbang dulu, adakah perkataan kita ini dapat pahala atau dapat dosa? Adakah perkataan kita ini lepas daripada dosa, dapat pahala? Tilik dulu. Itu muhasabah. Begitu juga kita nak melangkahkan kaki kita. La tanqul qadamaik. Kan? Kamu jangan pindahkan dua tapak kaki kamu itu ke satu tempat yang tempat itu tidak harapan untuk dapat pahala dan tak lepas daripada dosa. Jadi kita nak melangkah ke depan satu langkah itu pun perlu kena muhasabah. Ni aku nak langkah ni, tempat yang aku nak pi ni, ada harap tak dapat pahala? Lepas tak daripada dosa? Kalau harap dapat pahala, silakan. Kalau tak harap dapat pahala, dapat tak dosa? Oh, tak dapat dosa, boleh kira lagi. Tapi kalau kita melangkah tu, pahala memang tak harap, dosa tetap, tak payah langkah. Ini cara dia panggil kaifiat nak muhasabah diri. Ini kita belajar ni. Maka belajar ni tuan-tuan, dia kena mengamalkan. Dan mengamalkan. Tak seduk kira kita mengaji banyak, tapi cuba kira berapa banyak kita beramal dengan apa yang kita belajar. Kan? Ni kita duk kira aku ngaji banyak, khatam kitab banyak, diskusi banyak, daurah mukatsabah, pengajian intensif pun kata tempat dapat sijil ijazah, kata tempat duk kira. Pai tak tanya pula berapa banyak beramal dengan yang kita belajar tu. Kita tak pernah tanya kan. Kita duk tanya aku ngaji banyak, tapi berapa banyak kita beramal dengan apa yang kita pelajari? Kita tak pernah tanya. Begitu juga kita tak berbangga dengan banyak yang penghafal Al-Quran. Oh, ni hafal Quran, ni hafal Quran, ni hafal Quran. Kalau tengok pusat ma'had tahfiz itu tumbuh macam cendawan, banyaknya. Tapi banyak juga moral, kerosakan moral kepada pelajar-pelajar tahfiz. Dan yang tuan-tuan maklum, kerana bukan tilik kepada penghafal, tapi yang ditilik kepada pengamal. Pengamal Al-Quran, bukan penghafal Al-Quran. Quran semua orang boleh hafal, tapi yang amal tidak. Inilah kita lalai di situ satu perkara. Kan? Baik tuan-tuan, kita kembali balik kepada perbahasan dan juga perbincangan kita, iaitu di sini muwakil, orang yang mewakilkan tu kita, dan wakilan kita itu nafsu kita. Jadi kalau kita sudah yakin dengan nafsu kita, sudah sampai tahap mutmainnah, radiyah, mardiyah, tak kisah, kita serahkan kepada dia. Maka dia tidak akan atur, tak akan susun, melainkan perkara yang baik-baik sahaja. Tapi
Kalau nafsu kita ini, iaitu wakil kita ini, belum lagi sampai tahap mutmainnah, masih lagi duduk mulhamah, masih lagi duduk dekat lawamah, dan masih lagi duduk dekat ammarah, maka jangan harap, jangan percaya. Baik tuan-tuan, pastikah nafsu tuan-tuan sudah sampai mutmainnah? Confirm kan? Kau ada perasan saja. Kau perasan saja. Mohon maaflah kasar, ini terbiah. Terbiah ni dia memang dia macam ni. Sebab kita yang kita pelajari ni memang terbiah, tahzib. Lepas tu namanya Tajul Arus Al-Hawi li tahzibin nufus. Kita ni nama tahzibun nufus, untuk menyuci, mendidik, membersihkan jiwa kita. Maka kita kena habaq kan? Kalau tak mau, tak setuju dengan itu tak mau, sebab tu dia tak mau. Aku tak syok ngaji, tak syok, kena atas diri kan? Kena atas diri kita. Kita mengaji ni nak cuci diri, nak bersih diri. Nak cucikan kotor-kotor itu. Baik. Jadi kita yakinkah kita sampai kepada mutmainnah? Ikut atas diri lah. Nak tahu kita sampai tak sampai, kita tengok sifat. Kalau sifat tu ada pada kita, sifat mutmainnah ada pada kita, dan berdegup hati kita lagu tu, insya-Allah sampai kan? Sampai. Tapi bila kita sebut sifat-sifat tu, aku tak sampai lagi, tak sampai lagi lah. Habis tu boleh faham maksud yang kita bincang tadi, artinya dalam konteks ataupun dalam isu kita sekarang nak muhasabah diri, iaitu kena muhasabah, kena hitung dulu nafsu kita tu duduk tang mana. Aku ni duduk tang mana lah ni, tu kenal diri. Baik. Itu alhamdulillah kalau nafsu kita itu mutmainnah. Tapi kalau nafsu kita bukan mutmainnah, kita nak buat lagu mana? Ada jalan dia juga. Ini jalan dia. Patut kita ambil jalan ni. Tengok dia kata. Dan jika adalah bagi diri engkau seorang wakil yang tiada menghisapkan ia dan tiada mengirakan ia wakil tadi akan dirinya daripada suatu yang engkau wakilkan itu kepadanya, pada wakil tadi. Maknanya kita ini seorang bos, majikan, kemudian kita ada seorang wakilan. Lalu wakil ni kita tahu dia ni pun tak teliti. Dalam buat kerja pun dia tak teliti. Takkan kita nak serah dekat dia 100%. Orang yang tak teliti ni, bila kita serah dekat dia, lingkup. Faham tak? Macam sebuah syarikat, pengarah syarikat dia ada wakil. Jadi pengarah ni serah dekat wakilnya 100%. Dan kita pengarah syarikat ni, dia tahu kata wakil dia ni tak teliti sangat, dia buat gitu-gitu ya, dia buat lepas tangannya, dia tak amanah sungguh. Tuan-tuan tengok apa akan jadi pada syarikat tu. Sikit membawa kepada keruntuhan. Dan keruntuhan macam itulah juga kita buka pusat pengajian, contohnya seperti pondok tahfiz, ma'had tahfiz. Kemudian kita lantik wadan, kan? Wadan penjaga asrama, jaga budak-budak. Wadan pun tak ambil berat. Last sekali
tak ada function dia panggil, tak ada fungsi dia. Wadon pun tak ambil berat, tak jalan ke amanah, tengok gitu-gitu orang suruh gerak pukul 4, dia pukul 4 tak bangkit. Lain kali budak-budak gerak sendiri macam tu, akhirnya akan membawa kepada apa? Kebinasaan, kerosakan, kemusnahan. Kerana wakil yang kita wakilkan kepada dia itu tidak amin, tidak amanah dengan tugas dan juga kerja dia. Maka pihak atasan kena hisap dia, kena tanya dia, hang gerak dah, hang jaga dak budak-budak, kan? Hang suruh dak depa buat lagu ni, kamu suruh dak buat begini begitu? Tak. Last kali Wadon pun ajak main bola. Main bola ajak, semayang tak ajak. Itu. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, ini maka membawa kepada apa? Kerosakan. Maka atas dasar itulah kita ini kena hisap Wadon tu dulu, tanya dia. Dan faham tak ni? Ini bahasa kiasan. Ini bahasa kiasan. Macam tu juga kita ada wakil, tapi wakil tu sendiri tidak menghisap dirinya, tidak menghitung dirinya. Baik, lagu mana? Kita orang yang pertama ni kena hisap dia, kena hitung dia, kena tanya dia. Macam itulah kita dengan nafsu kita. Dan diri kita pun sendiri kita tak hitung, maka Allah akan hitung diri kita. Faham tak? Allah akan hisap kita. Tengok dia sebut. Dia kata, jika ada bagi engkau seorang wakil yang tiada menghisapkan dia dan tidak mengira ia akan dirinya, beri pada suatu yang engkau wakil itu kepadanya, niscaya engkau menghisapkan akan dia dan mengirakan akan dia. Kita kena hisap dia balik. Kena soal dia, tanya dia, pasal puan buat lagu ni, orang tak suruh buat macam ni. Pasal puan buat macam tu, orang suruh buat lagu lain. Ini dia panggil apa? Tak ikut perintah, tapi ikut pala tahu. Tahu pala tahu, ikut kepala dia sendiri, tak ikut arahan. Macam mana nak harap? Macam mana nak diharap? Macam tu juga Tuhan suruh kita buat lagu ni, nafsu kita tak buat seperti Tuhan suruh, maka kita akan dihitung, dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Inilah sebab nafsu kita tu wakil. Maka wakil ni tidak boleh dipercayai, maka dialah yang akan bertanggungjawab semua perkara yang dia tak buat, orang suruh buat, dan juga yang suruh buat lagu ni tapi dia buat lagu lain, dia akan bertanggungjawab. Maka begitulah nafsu kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti untuk nak jawab semua perkara yang kita lakukan itu. Ni dia payah sikit ni. Ini bahasa kiasan dia panggil. Macam yang sebut tadilah. Baik. Kemudian katanya, tengok balik, maka dan sangat-sangat engkau, bersangat-sangat engkau pada menghisapkan. Yang ni kita hisap wakil tadi ni memang hisap, yang hisap sehalus-halusnya, tak tinggal sikit. Tengok kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghisapkan, menghitungkan amalan hambanya, Tuhan tak tinggal walau sikit pun. Besok ada dengar ayat ini, dan anda baca tak? La yughadiru saghiratan wala kabiratan
illa sambung Zat, sambung Zat, tak boleh sambung. Tak baca kan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa kafa billahi hasiba. Allah Ta'ala tidak meninggal sikit pun, sama ada yang kecil atau yang besar, illa ahsaha, melainkan Allah Ta'ala menghitung habis semuanya, kecil ke besar ke, Tuhan hisap habis, sikit pun dia tak tinggal kan. Cukuplah dengan Allah Ta'ala itu sebagai penghisap, cukup dah. Kita kalau kita kecil-kecil tu tak apalah, cincai kan. Lah ni sikit-sikit cincai. Allah Ta'ala tak. Tengok dalam ayat yang lain pula Tuhan sebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit pun Tuhan tak tinggal. Itu yang maksud bersangat-sangatlah engkau pada menghisapkan. Mana hisap yang syadid, yang keras, yang halusi, yang sangat teliti, Tuhan akan hisapkan. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu dulu sebelum kamu dihisapkan. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan-amalan kamu sebelum kamu ditimbangkan di akhirat nanti. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah terbitnya muhasabatun nafs, menghitung diri, menghisapkan diri kita dulu. Seperti mana yang kita baca dah yang lepas, Syekh Makinuddin Al-Asmar, dia menghisap dirinya, menghitung dirinya, sehinggalah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi badal, yakni ahadun minal budala, seorang wali abdal daripada wali-wali abdal, diangkat dengan jalan muhasabah an-nafsi, menghitung diri sendiri. Baik tuan-tuan, insya-Allah selagi saya akan tambahkan, teringat Allah bagi ilham, teringat bagaimana kita nak muhasabah diri kita sendiri kan. Kalau tak pandai muhasabah, payah nak terbuka kan. Futuh tu payah nak terbuka, sebab futuh mesti ada iftah kan. Iftah anak kunci dia, mesti ada anak kuncinya. Seperti juga futuhul ilm, pembukaan terhadap ilmu, maka apa ada anak kunci dia. Apa anak kunci dia? Taubat. Sebab tu bila kita nak main mengaji, kita ambil wuduk dulu, suci zahir kita dengan ambil wuduk, semayang 2 rakaat, taubat, mai niat yang betul, niat yang sahih, ikhlaskan niat. Kita datang nak ambil ilmu, nak hilangkan kejahilan. Kita datang nak ilmu juga nak memperbaiki diri sendiri, tarbiyah. InsyaAllah futuh akan dapat futuhat, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana niat kita yang ikhlas, niat kita yang khalisah, niat kita yang betul. InsyaAllah Tuhan tolong, Tuhan buka.
Tapi kalau kita main ngaji ni, aku nak tengok terang mana orang mengajak tu. Habis, boleh tu lah. Terang mana dia mengajak, boleh tu lah kan? Tak buka futuh, pembukaan. Ini penting. Baik. Kemudian ada lagi tak futuh dia tuan-tuan? Futuhnya ialah istighfar. Baik, istighfar, salawat. Salawat itu anak kunci bagi ilmu kan? Macam dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan Nabi SAW. Kerana Nabi kita bersabda, Rajabun syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khawbari dalam kitabnya Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi SAW, dan Ramadan itu bulan umatku. Bulan umatku. Jadi pasal apa dia katakan bulan aku? Maklum, kerana di bulan Sya'ban inilah turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Turun ayat Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dituntut kita perbanyakkan salawat di bulan ini sebagai tazkiyah, tasbiyah, bersih dan jernih hati kita bila masuk dalam bulan Ramadan. Jadi bulan ini bulan penyucian. Kalau seorang itu tak cuci dirinya di bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban dia masih lagi kotor. Kalau di bulan Sya'ban pun dia tidak menyucikan dirinya lagi, bila masuk Ramadan masih lagi kotor. Orang kotor, orang yang najis, berhak tak berada dalam hadrat Allah. Di mana hadrat Allah itu hadrat yang sangat suci, bersih. Tak berhak. Lepas tu kita main Ramadan tahun ni macam Ramadan terlepas juga. Duk lagu tu tak berubah. Nak berubah lagu mana? Kita sendiri tak berubah. Kita sendiri tidak membersih dan menyucikan diri kita di dalam 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Ini bulan tazkiyah, ini bulan tasbiyah, bulan pembersihan, bulan penyucian. Bulan Ramadan adalah bulan kemerdekaan. Itu sebut hari raya. Nanti kita kena belajar ni. Belajar ni 3 benda ni, iaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan, hari raya. Sebab apa nama Aid? Hari raya. Sebab Aid daripada kataan Ad. Ada ya'udu aud. Aud ni kembali balik, yakni kembali balik kepada fitrah, kebersihan, kesucian. Seperti mana kita baru lahir, dari yang dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Nanti kita pelajari insyaAllah. Ini ada rahsia dia. Baik, maka kita tengok lagi, tengok sini. Dia kata apa? Maka atas ini hal engkau dengan wakil engkau sayogianya bagi engkau bahawa adalah perbuat amal engkau sekaliannya lillahi ta'ala. Ini samalah kita dengan wakil, sama-sama kita buat amal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si wakil ni jangan buat amal kerana muwakil. Kita juga muwakil buat kerja kerana wakil. Tidak. Tapi kedua-duanya sama-sama menghisapkan diri, menghitungkan diri. Artinya apa? Kalau dalam konteks syarikat, perusahaan, bos pun kena memperbaiki dirinya, maka orang yang di bawahan pun
kena memperbaiki dirinya. Maksudnya kita sendiri kena perbaiki diri kita. Nafsu kita juga perlu diperbaiki, diperelokkan. InsyaAllah dua-dua akan mendapat keselamatan. Faham dah? Inilah maksud dia ni, muhasabah, barulah jadi elok. Ini kadang-kadang orang atasan duk salah orang bawahan. Hak atas pun tak salah ke? Tak. Hak atas pun ada salah dia. Hak atas pun ada silap dia. Orang atasan pun ada ketaksiran dia, kecuaian dia, keabaian dia. Bukan kita semata-mata salah orang bawah saja. Yang bawah pun ada salah, hak atas pun ada salah. Maka masing-masing muhasabah untuk pembaikan, perelokkan diri masing-masing. Tu begitu maksud dia. Baik. Kemudian kita kata apa? Dan jangan engkau tilik bahwasanya engkau perbuat amal itu. Jangan pandang. Maka janganlah engkau tilik sehingga tilik sangka bahwasanya Allah Ta'ala tiada menghisapkan ia Allah akan dikau. Jadi jangan kita duk perasan kata Tuhan tak hisap kita, tak hitung kita, tak kira-kira kita dak. Tuhan tak lupa. Cuba perhatikan ayat ini. Wa mallahu bighafilin. Sambung ayat. Amma ta'malun. Ada satu lagi ayat macam tu juga. Wallahu wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dua tu beza. Ta'maluna, ya'maluna. Ini kita panggil apa istilah? Dipanggil di antara ayat mutasyabih juga. Yakni yang seakan-akan nak kesamaran. Mana satu ni? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dua tu. Maksudnya Allah Ta'ala tidak lupa, Allah Ta'ala tidak lalai apa yang mereka lakukan. Ya'malun. Dan Allah Ta'ala tidak lupa, tidak lalai apa yang kamu lakukan. Ta'malun. Dua ayat tu. Ya'malun, ta'malun. Kalau ya'malun mereka lakukan, kalau ta'malun kamu lakukan. Dua ayat. Tuhan tak lalai. Semua dicatat. Semua dicatat. Apa itu? Tuhan biar ke? Oh, tak biar. Dia akan hitung satu persatu. Kalau yang kita buat tu baik, maka dia balas baik. Kalau yang kita buat itu buruk atau jahat, maka dia balas dengan yang jahat. Baik. Korang tengok sekali lagi itu dia kata, jangan kamu sangka bahawa Allah Ta'ala tidak menghisapkan ia akan kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisapkan ia akan dikau dan mengirakan ia akan dikau pada hari kiamat. Habis. Jadi kita kena takut dan juga bimbang. Sebelum kita dihisapkan, maka lebih baik kita hisapkan diri kita dulu. Baik. Bagaimana tuan-tuan nak hisap diri? Ini maklumat tambahan. Ada ulama Sufi, ada satu kitab namanya At-Tariq ila Allah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dia kata begini, simple ya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat kalau nak buat. Tak payah dan tak susah. Tapi kalau kita buat, faedahnya besar, manfaatnya besar.
kita dalam seminggu ada berapa hari? 7 kan? Anggota kita ada berapa? 7. Cantik lah tu. Allah Ta'ala buat 7 kan? Tengok kita tawaf di Baitillah pun 7, sa'i pun 7. Tu 7 tu banyak kan? Nafsu pun ada 7. Ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, insan kamil kan? Nafsu kamilah dipanggil, atau nafsu aqilah. Baik 7. Semua 7. Anggota kita ada 7. Mata, telinga, lidah kan? Perut, kaki, tangan, kemaluan. 7 hari. Jadi tuan-tuan ambil contohnya, kita ambil hari Ahad. Hari Ahad tu kita muhasabah mata saja. Tulis hari Ahad tu contohnya, hari ni aku nak muhasabah, aku nak hitung mata aku ya. Mata aku tengok apa? Daripada pagi sampai subuh sampai waktu malam sebelum kita tidur, kita ni balik, kita ingat balik, hari ni mata aku tadi tengok apa, lepas ni tengok apa, lepas tu tengok apa. Maka kita cek, oh hari ni hak baik pun aku tengok, hak tak baik pun aku tengok. Maka kita hitung mana yang lebih banyak, hak baik ke tengok yang baik ke banyak, atau tengok yang jahat ke banyak. Maka kalau kita mendapati yang baik itu banyak, puji Allah, syukur, alhamdulillah, syukur, hari ini aku tengok yang baik-baik banyak. Yang jahat pun tengok juga, tapi kan, kita yang jahat tu kita istighfar, kita bertaubat. Macam itulah. Hari itu buat mata saja. Esok Isnin kita ambil telinga pula. Kita ambil telinga. Hari ini aku nak muhasabah telinga saja. Aku dengar apa? Masa ni aku dengar apa? Masa ni aku dengar apa? Lepas kita hitung balik, oh hari ini banyak aku dengar yang baik-baik, ada juga dengar yang tak baik. Maka yang baik itu kita syukur, alhamdulillah, puji pada Allah. Pada yang jahat kita istighfar dan kita bertaubat. Gitu ya, mudah ya kaedahnya. Duk esok lusa pula Selasa, kita ambil pula lidah. Hari ni aku nak hitung lidah aku. Aku cakap apa? Cakap baik-baik, cakap yang tak baik. Lepas tu malam kita muhasabah. Kalau kita dapati yang kita cakap tu baik, puji Allah, syukur. Kalau kita dapati yang kita cakap itu jahat, dosa, maka kita taubat, istighfar. Begitu hari Rabu, ambil pula perut kita. Tadi lidah kan, perut. Hari ni aku makan apa? Makan takoyaki, tak apa lagi, bolehlah. Makan apa? Macam tu juga tuan-tuan buat. Lepas tu hari Khamis, hari yang kelima, kita ambil tangan ke kaki ke, ambil tangan dulu. Tangan ku pegang apa, sentuh apa, capai apa, semua kita hitung hisap. Lepas tu hari ke-6 kaki pula. Kaki kita langkah ke mana? Langkah ke Amal Sentral ke Masjid Sultan Ahmad Bahia ke? Ganti tengok. Langkah. Hitunglah maksudnya. Lepas tu hari yang ke-7, mestinya hari Sabtu. Hari Sabtu tu kita hitung pula kemaluan kita. Yani alat kelamin kita guna ke mana. Jadi artinya mai hari Ahad pula ambil mata balik, ulang balik.
Begitulah berterusan sampai seminggu, sebulan, tahun, insya-Allah. Akhirnya kita dapat muhasabah ke semua anggota yang 7 itu. Ini cara dia. Boleh buat tak? Kan tak boleh buat kot. Kita ada anak 7, boleh atok minggu ni pergi anak nombor 1, minggu 2 boleh pergi anak nombor 2. Lepas tu minggu ketiga pergi anak nombor 3, anak 4 minggu keempat tu boleh atok kan. Takkan yang ni tak boleh atok lagi mudah. Boleh atok insya-Allah. Susun macam tu. Buat berterusan, berpanjangan, insya-Allah. Akhir ke semua kita dapat muhasabah ke semuanya sekali anggota yang 7 itu. Boleh faham? Jangan faham saja, kena buat. Kena buat. Kena mula dah. Kalau tak mula bila lagi kita dekat nak mati ya. Kita sudah kesuntukkan masa. Cuba pahami syair sufi ini. Ini bulan Sya'ban, maka saya nak sudahkan dengan syair sufi ini. Izal 'ishruna min Sya'bana walat fawasil syurba laylika bin nahar la tashrab bi aqdahi sigar waqad daqa az-zamanu 'anis sigar. 4 bit. Tengok bahasa dia, cukup cantik. Apabila telah berlalu 20 Sya'ban, lah tak sampai kan, tapi kita akan sampai minggu depan hari Isnin dah 15 Sya'ban. 15 Sya'ban kan. Apabila berlalu 20 Sya'ban, maka sambunglah minum malammu itu sampai ke siang. Tuan-tuan faham tak? Sambunglah, yakni bertalu-talulah makan minum, tak putih-putih sampai ke siang. Makanlah banyak-banyak. Pasal apa sampai 20 Sya'ban dia suruh kita makan banyak? Pasal apa? Pasal 10 hari lagi lepas pada tu tak boleh makan lah. Lepas tu dia suruh makan banyak-banyak. Bila masuk Ramadan tak boleh makan dah siang. Malam pun tak boleh makan banyak dah. Lagi tak larat buat tarawih. Makan sikit. Lah ni nak makan, makan banyak-banyak. Sebab nanti bila mai Sya'ban, mai Ramadan tak boleh makan dah. Itu maksud sambunglah makan minum malammu itu sampai ke siang. Maksudnya bertalu-talu makan banyak-banyak. Sebab lepas pada ni kita tak boleh makan minum dah. Lepas tu yang kedua bait dia disebut la tashrab bi aqdahin sigar. Kamu jangan minum bekas-bekas yang kecil. Kalau nak makan, jangan makan cawan kecil ni, kira kecil ni, tapi kena makan gelas fok. Ada dekat Changlun tu, tak sampai Changlun ni kat Napa, restoran gelas fok, makan fok. Maksudnya apa? Maksudnya minumlah banyak-banyak, makanlah banyak-banyak. Pasal apa suruh makan banyak? Faqad daqa az-zamanu 'anis sigar. Kerana kita sudah kesuntukkan masa pada perkara-perkara yang kecil. Itu syair ni dia ada dua maksud, segi syariat, segi hakikat. Baik, syariatnya mudahnya gini. Apabila sudah berlalu 20 Sya'ban, makanlah banyak-banyak kerana kita sudah kesuntukkan masa dah. 10 hari lagi nak masuk Ramadan kan. Lepas tu kita tak boleh makan. Makanlah banyak-banyak. Gitu.
Ni tuan-tuan nak makan, jalan cari makan, makan. Lepas ni tak boleh makan dah. Nak kena puasa. Itu syariat. Hakikatnya apa? Hakikatnya Sya'ban itu ialah ibarat umur kita sudah senja. Kan? Bila umur kita sampai 40, 50, 60, berarti kita dekat dengan kematian. Bila kita dekat dengan kematian, masa ni kita tahu kita dekat nak mati, kita bukan boleh main-main dah. Bukan nak boleh TikTok dah. Kan? Bukan nak selfie, Shopee pada dah. Masa ni bukan main dah. Masa kita kena pulun buat ibadat siang malam, bertalu-talu, berturut-turut, kerana kita sudah dekat dengan kematian. Faham tak? Ini maksudnya. Masa kita lah ni dah sempit dah, suntuk sangat dah. Kita dah tua, nak mati, dekat dengan ajal. Jadi bila kita tahu nak mati, takkan kita nak leka lagi, nak relit lagi. Pertingkatkan, perbanyakkan amal secukup-cukupnya. Itu maksudnya. Buat persiapan. Maka sebab tu kita sebut tadi, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Kalau kita suci diri kita, bersih diri kita di bulan Sya'ban, insya-Allah di bulan Ramadan lancar perjalanan kita. Ibadat kita lancar, taat kita lancar, khidmat kita lancar, sebab kita dah bersih. Tapi kalau di bulan Sya'ban masih lagi tak bersih, dalam kotor jiwa kita, mai Ramadan pun duk macam tu lah. Hak tak bangun tahajud di bulan Sya'ban, di Ramadan pun terkejut tak bangun juga. Kan? Macam tu lah. Sebab kita tak biasakan diri kita dengan benda ni. Jadi kena ada persiapan. Itu panggil tasfiyah, tazkiyah. Kan? Habis. Syahdana jadilah. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini menambahkan lagi atau mendorong kita untuk meningkatkan lagi amal ibadat taat kita kepada Allah, dan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم بارك لنا في شعبان
وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.